innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Assalamualaikum. Ini macam kuliah perubatan ke kuliah maghrib ni kan? Bila mengajar medik bukan dalam masjid masalahnya. Okey. Kita hari ini, this is kali kedua lah saya bercakap mengenai COVID-19. First time pada sahabat-sahabat yang follow saya punya FB, mungkin saya dah cakap mengenai COVID mengenai awal Januari, tak kala COVID baru bermula di Wuhan. Okey, siapa yang follow lah, awal lagi, masa tu kes baru 200. Masalah bila kita bercakap mengenai sesuatu yang baru, excitement tu lebih merenjat, melonjak terhadap sesuatu yang baru. Jadi semua orang nak cari salah masing-masing ataupun melihat mana datang isu ni, mana datang isu COVID. Jadi hari ini saya diberi peluang untuk memberi sedikit ilmu yang tak ada banyak mana, yang setakat apa yang saya tahu daripada literature mengenai COVID-19 atau Wuhan Coronavirus. Semua kita sebagai Muslim kena tahu satu benda, bahawa iktikad kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya tak ada siapa pun, tak ada apa gerak dalam muka bumi ni dengan izin Allah. Tapi Allah mendidik umat ini, mendidik manusia ni dengan jadi tak boleh let go gitu. Jadi setiap ilmu yang dia bagi, setiap benda yang dia bagi, Allah pasti terangkan dengan jelas. Jadi bila dalam kes COVID, dia cuma baru dikenali. So sekarang kita nak mengenal apa itu atau COVID coronavirus ni, Wuhan coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus bukan satu benda yang baru. Tahu influenza, influenza A, influenza B, jadi kita bercakap mengenai coronavirus bukan sesuatu yang baru. Coronavirus dah wujud sejak wujudnya manusia mungkin. Ya, tapi discovery dia dikenali hanya bila teknologi itu sampai atas ilmu pengetahuan manusia. Dan dia tergolong atas nama kumpulan, nama dia Coronaviridae. Yang maksudnya Coronaviridae ni virus yang mempunyai crown. Crown, sifat dia ada crown. Jadi dia dalam banyak keadaan coronavirus hanya mengacau haiwan, bukan manusia. Ada satu dua virus coronavirus yang mengganggu manusia, membuatkan jangkitan pada manusia. Contoh coronavirus NL63, ada nama dia. Macam kita lah kan, orang Melayu, Negeri Sembilan, asal Pilah, suku Tanah Datar. Contoh, dia boleh, kita boleh spesifik sampai tahap macam tu, samalah dengan virus ni. So kita boleh juga spesifik detail untuk virus atas sifat dia tu sendiri. Tak ada orang Bugis nak mengaku jadi dia orang Negeri Sembilan, contoh, atau orang Bugis nak mengaku orang Kuala Pilah. Tak ada. Jadi Coronaviridae, nama dia bergantung pada sifat dan karakter DNA dia. Dan PL dia memang kerja dia bukan macam kita tuan-tuan. Kerja virus ni sangat spesifik. Kerja dia hanya mengganggu saluran pernafasan. Dia tak minat kerja lain. Jangan tanya buat kerja lain. Kalau doktor, buat kerja doktor. Doktor jadi menteri itu lain, kan? Tapi dalam segi coronavirus, dia memang kerja dia saluran pernafasan. Atas sifat itu kita tahu PL dia macam mana. Dari sifat itu baru pihak-pihak tertentu boleh melakukan kerja apa nak dibuat. Dari dalam banyak keadaan dekat haiwan, pasal dalam haiwan dia melibatkan saluran pernafasan dan juga saluran usus. Saluran usus lah. Saluran usus haiwan. Jadi bila kita kata dia melibatkan dua sistem pada haiwan, inilah menjadikan dia mengacau antara manusia dan haiwan. Kes Wuhan ataupun kes MERS-CoV
ataupun kes SARS adalah jangkitan coronavirus yang disebabkan oleh haiwan kepada manusia. Itu je cerita dia. Mula-mula haiwan. Yang kat Malaysia, yang human to human hanyalah corona NL63 yang kita selalu dengar. Cuba tiba-tiba kita tahu coronavirus memang kerja dia dalam haiwan. Dia buat kucing selsema, dia buat anjing selsema, dia buat cirit-birit pada haiwan yang lain. Itu kerja dia. Tapi tak kala manusia ni tak ada benda lain nak makan benda-benda yang tak patut dimakan dan tak disembelih, lalu Allah bagi nikmat ini. Pengajaran yang paling jelas, yakni transmission antara haiwan kepada manusia. Maksudnya daripada jangkitan haiwan, sekarang ni haiwan boleh ke manusia. Berlaku dalam kes SARS tahun 2002. Masa tu saya houseman di Sarawak, yang mana orang kucing, orang Sarawak, Chinese banyak pergi ke Guangzhou, suka. And masa tu kes actually berlaku di Guangzhou. So dalam kes tu kita salahkan musang luwak, civet kan. So yang mana dalam kes tu, dalam kes SARS, antara musang tu kepada manusia. Akan tetapi dalam kes SARS, establishment antara human dengan human tak berlaku. Haiwan kepada human berlaku. Tapi lepas human tu katakan first layer, saya kepada meja kepada lain tak berlaku. Jadi establishment antara human to human tak establish, walaupun kes kematian sangat tinggi. Jadi bila kes kematian sangat tinggi, the panic alarm tu very early dia orang trigger. So kita contain. Di kucing kita terus declare SARS. Macam ada je, sebenarnya kes tu tak ada pun, tapi dia berlaku lah, suspek tu ada. Dalam kes MERS-CoV, antara unta kepada manusia. Tapi bila declaration MERS-CoV berlaku, masih juga orang kita pergi juga ladang unta kan. Pergi umrah dia tak peduli pun, dia tetap pergi. Tapi dalam keadaan itu, kerajaan Arab Saudi tak menutup border. Pasal apa? Pasal dia tahu problem hanya di ladang unta. Dan human to human tak establish. Juga mortality, kematian yang disebabkan oleh MERS-CoV lagi tinggi, almost 30%. Maksudnya kalau 1,300 gol. Okey, itu MERS-CoV. Dalam siri coronavirus Wuhan, dia berlaku dengan laju kerana dia establish human to human transmission. Maksudnya hari ni kata apa? Hari ni jemaah tabligh satu balik daripada Brunei. Okey, kita kata begitu. KKM buat statement. Jadi, adakah establish berlaku? Itu kita tahu detail. Saya buat kat situ je kan. Kita tak tahu dia dekat Brunei. So kita nak tahu dia ambil benda tu dekat jemaah tabligh punya ijma'i ke, atau dekat airport ke. Tak semestinya. Jangan kita terus hukum jemaah, salah lah tu. Pasal kita tak tahu senario panjang perjalanan tu. Jadi kita kena detailing dekat situ. Jadi apa yang berlaku adalah bila dikatakan human to human transmission berlaku, maksudnya 5,000 akan affected. Itu human to human. Cuma dalam kes Wuhan coronavirus, kita tak tahu berapa data sebenar peringkat awal. Chinese mula-mula, kerajaan China. Jadi dia sentiasa bergerak dalam keadaan yang laju. Simptom sama. Simptom dia batuk, demam, sema. Dalam kes Wuhan coronavirus COVID-19, simptom utama adalah batuk, bukan demam. Demam 40% sahaja demam. Betul, tuan-tuan mesti tanya kat saya, habis tu kenapa kena check temperature? Kan, kenapa check temperature? Itu salah satu cara yang kita boleh detect immediate lah sebenarnya. Yang sebenarnya tanggungjawab pesakit itu sendiri atau tanggungjawab tuan-tuan untuk mengatakan saya batuk dan saya travel ke Iran. Macam baru ni pergi Iran, mengakulah pergi jalan ke Tesco, kenapa? Kan, kita balik pada China, mengaku duduk diam-diam kat rumah. Masalahnya sifat orang kita berjalan-jalan. Okey, jadi simptom utama adalah batuk. Kenapa batuk? Kenapa tak demam? Pasal kerja dia, kerja virus ni adalah di paru-paru. Bila you masuk ikut paru-paru, you tak pegang.
Badan tak akan bertindak. Badan tak cuba bersihkan dia. Keluar. So patutlah. Tak kala dia cuba cross over daripada paru-paru, sistem udara, pengudaraan kepada sistem darah, baru you punya body react dengan temperature. Pasal perang baru berlaku, baru askar kita bertindak terhadap jangkitan. Faham Kalau kita duduk belah Malaysia, duduk dekat border Bukit Raya Hitam, duduk diam je, mana ada askar Thailand tu peduli? Tak kala kita langgar terus, kena tembak. Macam itulah perumpamaan dia. Ya. Jadi itu coronavirus. Itu epidemics. Saya sebut dah tadi, MERS-CoV dengan SARS. Satu salahkan unta, satu salahkan bat ataupun civet cat. Yang mana mortality sangat tinggi. Saya punya ex-boss pernah cakap, once kita ada respiratory virus outbreak macam ini, no way kita boleh control. Pasal apa? Masjid ni cukup lah. Seorang batuk habis semua. Kata dah na'udzubillah, seorang ada kat sini pergi Iran. Tapi itu tak menjadikan alasan untuk tak sembahyang Jumaat pula. Sungguhlah kan. Fiqh tolak tepi dulu. Kita tolak fiqh tepi, kita ambil aspek perubatan dulu. Yang mana kita menganggap bahawa any respiratory borne ataupun any penyakit yang melibatkan pernafasan adalah satu penyakit yang sangat-sangat mudah berjangkit. Dan salah satu penyakit yang kita tak pernah berjaya pun bukan setakat COVID, TB pun kita tak boleh nak kontrol. TB cukup. Itulah sifat kita, nak juga berjalan. So viruslah Islam. Sebagai iktikad kita, pasal kita kuliah maghrib, kenalah sebut ayat Quran. Kan? Kadang sains pula semua kan. So Allah sebut dengan jelas tuan-tuan dalam surah Al-A'raf, dia cipta semua makhluk. Dia cipta semua makhluk. So jangan cakap dengan saya dia agenda Zionis, dia cari ni, bukan. Apa yang orang boleh buat? Apa yang manusia boleh buat? Manusia boleh alter, itu boleh. Manusia boleh engineerkan, boleh. Maksudnya macam kita ambil rimau yang liar, bawa dekat zoo, jadikan dia jinak. Boleh kan? Itu yang gross lah. So sama juga dalam kes virus. Boleh. Kita tukarkan dia menjadi sesuatu yang lebih garang. Kita ambil dia, tukar DNA sikit, engineering. Boleh buat. Dari segi genetic engineering, boleh dibuat. Untuk cipta, tidak. Cipta, hak Allah. Itu kena clear. Bukan ciptaan, bukan. Dan semua makhluk dekat sini, kat muka bumi ni, bertasbih pada Allah. So kerja dia spesifik. Bila kita kata kerja dia spesifik, that's why kita kata mula-mula bila keluarnya Wuhan COVID-19, kita kata 7 hari, masa tak kenal. Lepas tu kita kata 14 hari. Pasal lagi banyak kes yang berlaku. Macam sekarang ni dah 100,000 kes lebih, dan kematian pun dah banyak di Itali. Dan Malaysia ada 149 kes tak kala saya bercakap ni, tapi tak ada kematian. Jadi kita tahu karakter dia. Karakter virus ni di Malaysia, karakter virus ni di Itali, karakter virus ni di China. Jadi dengan karakter ni kita boleh tahu sifat dia sistematik. Virus dia bukan macam orang. Orang boleh nak pergi office pukul 8, singgah pergi minum kopi kejap, lepas tu naik office, lepas tu turun balik pergi lunch. Itu orang atau kucing kan. Virus tidak, dia spesifik kerja dia. Dia masuk, dia buat kerja, dia balik, atau tubuh yang host yang dia masuk mati. Itu je kerja virus. Dia very specific. Dia tak ada istilah yo-yo. Tidak balas badan bukan yo-yo. Contoh yang paling mudah saya bagi adalah denggi. Siapa pernah kena denggi? Denggi demam 5 hari direct, 3 ke 5 hari. Tak ada langsung senyum pun lah. Dia direct daripada first day sampai 5 hari tepat demam turun. Betul tak? Itu denggi. Nampak tak spesifik dia? Dia very systematic. Dia tak ada langsung sifat nak bagi yo-yo sikit-sikit, tak ada. Itu bukan. Karakter virus adalah very systematic, macam komputer. Dia memang very systematic. So ini all the ayat lah ya, semua yang menunjukkan bahawa dia datang dengan sifat Allah yang tunjuk. So transmission dia, memang kita tahu transmission dia adalah respiratory borne. Cuma dalam kes coronavirus, dia melibatkan makanan. Kerana apa? Memang dia melibatkan haiwan. Itulah kalau kita tengok cantiknya umat Islam, benda semua dimasak, benda semua halal dan disembelih. Kalau kita makan yang sushi, contoh,
Sashimi. So dia sebut 3 negara ni, Korea, Jepun, China. Betul tak? Benda yang mentah. Pasal tu kita tengok segmen jangkitan akan heavy, pasal dia makan benda-benda yang masih lagi mentah, walaupun di sebelah masih lagi mentah, kan? Jadi transmission melibatkan coronavirus adalah jangkitan yang melibatkan selain daripada batuk, lendir, daripada respiratory, dia juga melibatkan daging-daging yang dimakan. Jadi bila kita kata lendir, contoh saya batuk, saya terbersin, keluarnya lendir secari badan tu, duduk atas surface, itu yang menyebabkan dia stay. Cuma isu dia kita tak tahu berapa lama dia stay. Mula-mula macam influenza kita tahu 5 minit kat luar. Influenza dia tak boleh duduk luar lebih daripada 5 minit pun. 5 minit mati. Dalam kes coronavirus COVID-19, kita tak tahu berapa lama dia dekat luar. So assumption sekarang 2 jam di luar. Dia apa, tapi transmission body to body, human to human, aerosol dalam jarak 1.5 meter. 1.5 meter. Okey, itu adalah jarak untuk batuk punya sampai, kalau katakan dia aerosolize lah. So kerana itu kita lihat dari segi simptom, pasal kita tahu dah, mula-mula kita tak tahu, kita tahu dia ada batuk, kita tahu dia ada demam. Lepas tu siapa pun boleh kena, tuan-tuan. Dalam kadar sekarang, tak guna pun nak panik, follow je lah KKM tu. Apa pun KKM buat tu adalah untuk kebaikan lah. Mungkin ada kurang sesuai atau kurang panik, nampak gaya. Kalau KKM panik, bayanglah, takkan kita nak panik. Kalau Ministry of Health panik, kita akan panik 100 kali ganda lah. Dalam dia tak panik pun kita panik lah, kan? Jadi sebenarnya yang paling penting, kesedaran semua adalah untuk mengetahui macam mana virus ni tersebar, supaya kita boleh cegah. Dia tersebar melalui batuk. Batuk je mode of transmission dia. So bila dia batuk, semua orang yang batuk kena tutup mulut lah. Dah awal lagi kita ajar pun, bukan benda sejak coronavirus, sejak dulu lagi. Bangun tidur, ambil wuduk, mula-mula adalah bersihkan hidung, betul tak? Sebenarnya itu sunnah. Sunnah yang dilupakan oleh orang Melayu adalah mengambil wuduk mencuci hidung. Cuba kalau awak fikir. Adalah kalau rasa buat, alhamdulillah. Tapi kalau terlupa, inilah peringatan Allah Ta'ala bagi hidung. Bahawa hidung. Dan kedua, direct physical contact dengan infected person. Okey? Cantiknya coronavirus, ciptaan Allah ni, dia menembusi semua. Pakailah N95 mask pun dia tembus. Kan? Pasal dia small. So apa yang manusia cuba buat pada tentera Allah? Tak, kalau Allah bagi teknologi, Allah bagi ilmu pengetahuan, adalah untuk kami, doktor, saintis, berfikir kembali bahawa sains yang kita konon-konon terror, Allah Ta'ala lagi maha terror. Itu je. Itu yang Allah Ta'ala bagi tarbiyah pada umat ni. Jadi dia berkontak dengan sangat mudah. Dia duduk atas surface, kita sapu, dia spread. Dan sampai orang nak cuci pula duit duit US dollar, nak sampai nak rendam sebagai rendam, hantar Dr. Zakrul, bagus kan? Contoh. Jadi dalam seri coronavirus, contoh, sampai jarakkan diri sampai 1 meter. Okey, sekarang dia bersin memang 1 meter. 1 meter tu bukan coronavirus saja, semua, baik influenza, baik virus-virus yang lain. Okey, dia memang 1 meter. Sampai sekarang, hari ni KKM buat satu kempen, salam cik. Saya masih salam lah, jangan risau. Saya masih lagi bersalam. Okey, pasal saya yakin tuan-tuan bukan pergi Iran pun kan. Kalau balik Iran tu declare lah, tak adalah saya salam. Okey. Jadi yang paling penting, apa Allah Ta'ala bagi lagi? Kita, tuan-tuan, halal issues adalah satu benda yang besar, betul? Penyembelihan halal adalah satu benda yang besar. Allah tak perlukan kita untuk dakwah dah. Allah Ta'ala dah dakwah awal lagi. Allah Ta'ala bagi coronavirus, semua orang tahu halal slaughter adalah salah satu solution. Jadi cara nak mencegah, makan benda yang baik, makan benda yang disembelih. So tarbiyah tu Allah Ta'ala bagi pada bangsa-bangsa yang makan benda tak disembelih. Okey, kerana apa? Kerana coronavirus duduk dalam darah.
Dia masuk dalam paru-paru untuk haiwan lah. Pada manusia bukan. Kalau masuk pada manusia dia buat demam. Tapi pada haiwan, dia masuk ikut pernafasan, pergi pada saluran pernafasan, buat jangkitan pernafasan ataupun usus dan kemudian masuk dalam darah. Menyebabkan dalam darah automatik kiri ada kuman. Sama juga pada penyakit HFMD lembu lah contohnya. So, penyakit tangkup kudang mulut lembu. Maksudnya pada lembu tu ada dalam darah dia lah. So, kalau kita makan lembu yang mempunyai penyakit HFMD, dan kita dapatlah jangkitan pada virus HFMD lembu. Cara nak selesai, sembelih. Pasal sembelih akan mengalirkan semua darah dia. Itulah cara yang Islam dah ajar cantik lah. Tapi kita, ialah orang duk persoalkan tanpa dia faham kan. Jadi, apa yang kita kena faham? Dalam kes coronavirus kalau dijangkiti, saya buat laju sikit senang nak discussion ataupun nak persoalan kan. Okey, kerana coronavirus kerja dia memang pada saluran pernafasan. Pasal tu kita lihat ke coronavirus, MERS-CoV ataupun SARS, kerja dia memang pada saluran pernafasan dan paru-paru. That's why tuan-tuan tengok dalam YouTube ataupun di FB dia viralkan drop dead syndrome. Masuk jalan-jalan boom, 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 macam zombie sebenarnya kan, macam drop dead. Itu berlaku kenapa? Dua keadaan yang boleh berlaku. Pasal SARS ataupun coronavirus masuk kat paru-paru, dia well spread, dia jam, dia lock. Macam kalau you all pakai kereta automatik, tiba-tiba tak boleh start atau tengah highway, dum. Begitulah pada paru-paru. Itu kerja dia. Masa tu dia menakutkan, dia tak ada sign. Dia boleh datang, batuk sikit-sikit, tiba-tiba okey, dia berlaku begitu. Itu SARS ataupun coronavirus. Ataupun jangkitan ataupun keadaan pada jantung menyebabkan carditis, yang mana jantung tiba-tiba stop breathing atau stop bumping, stop beating. Jadi dia jadi respiratory arrest. Dia bukan macam respiratory arrest pula, cardiac arrest. Dia bukan heart attack, dia arrest. Maksudnya tiba-tiba jantung yang pump menggigil je. Dia tak pump, dia gigil. Kalau mengganggu fisiologi, electrical fisiologi pada jantung. Itu yang berlaku pada coronavirus. Dalam kes coronavirus, dia buat simptom dia demam, batuk, sesak nafas, sakit dada. Dan kalau kes yang teruk memang multi organ failure lah. Dalam keadaan sekarang di Malaysia ada 2 kes di ICU. Semoga Allah menyelamatkan, menyembuhkan yang 2 tu. Yang mana kita tahu di negara lain memang kematian agak tinggi. Di Itali paling tinggi. Tapi kita kena lihat satu perkara, kebanyakan kematian itu melibatkan orang lelaki. Dan orang lelaki yang berusia. Paling muda 35 tahun kalau data China. Orang perempuan jarang, tak ada. Budak-budak pun tak ada, almost tidak ada lah for the data yang kita dapat. Jadi ini yang kita kena faham, kenapa dia berlaku begitu. Di Itali atau di Jepun atau di China, actually populasi aging diorang agak tinggi. Populasi, kalau kita tengok dalam masjid ni dalam 75, 60 lebih 70, diorang dah sampai 80, 90 pun ada. Jadi kemungkinan itu adalah salah satu penyebab kematian yang agak tinggi. Dan juga genetik mungkin. Maksudnya genetik susceptibility itu mungkin berlaku di situ. Tapi data kita memang bila dah berlaku wabak begini, memang semua negara akan keluarkan data. Kami doktor hanya bercakap by data. Kita tak boleh kod rasa-rasa tak boleh. Itu rasa-rasa sadaqallahul azim. Rasa-rasa tak boleh. Kita bercakap by data. So apa yang kita mesti cakap adalah by apa yang data yang ditunjukkan oleh Malaysian data, Iran data, Italy data, and China punya data, Oriental punya data. So setiap bangsa ni mempunyai genetik yang berbeza. Jadi automatically behavior penyakit terhadap tubuh yang ada genetik itu berbeza. Jadi jangan pergi blame pula KKM nak tunggu mati ke. Tunggulah, janganlah begitu kan. KKM tengah buat kerja, penat dia orang tu. Jadi main symptoms dia memang tak, tuan-tuan tengok, hanya paru-paru je. Batuk, demam sesama, sakit kepala, sore throat, viral fever biasa. Okey, yang mana disebarkan straightforward oleh batuk dan sesama. Ini current. Mula-mula dulu saya tak nak cakap apalah. Mula-mula awal-awal peringkat awal, because WHO tak declare dia sebagai emergencies. Jadi Kementerian Kesihatan pun mengikut gerak WHO. Yang mana
Peringkat awal hanya few hospital sahaja. Sekarang semua hospital boleh screen. Dalam Negeri Sembilan, HTJ, H-Tan sampai Jempol pun boleh screen. Saya muskil kalau Jempol ada kes lah kan. Di Felda Raja Lias takkan kot. So kalau kita bersangka baik dalam kes Malaysia, kebanyakannya bukan orang Melayu pun. Yang Melayu 2-3 orang je yang pergi berjalan. Pasal sifat orang kita bukan begitu. So bukan pergi makan tempat-tempat begitu, bukan pergi Wuhan ataupun Iran. Yang pergi Iran pun business trip, yang pergi China tu pun business trip. Nasib tak baiklah, unlucky. Okey, tapi sekarang ni semua hospital boleh screen. Dan semua private hospital yang besar pun boleh screen. Tapi kalau you all nak pergi check saya saja tu, bersedekah duit je lah. Sedekah, alhamdulillah hospital tu happy ya, sanggup COVID-19 mai sini screen tu, screen tak apa. Tapi kalau you all pergi declare kat hospital tu, saya baru balik pada Iran, nak tutup tu pergi. Tu halau. Pasal apa? 14 days kena close. Kalau macam SDMC 14 days kena close. Jadi pantai 14 hari kena close. Jadi problem. Rawatan enggak ada. Rawatan tak ada. Bila rawatan tak ada, semua virus perlu antivirus ke? Tidak. Sebenarnya semua rawatan pasti ada Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala cerita penyakit untuk disembuhkan. Allah bagi penyakit, Allah bagi ubat. Itu main urusan dia. Okey? Cuma ilmu pengetahuan kita setakat ini pasal benda baru bermula. Manusia ni badai manalah sangat. 7 lautan dibalas pun 7 lautan masih lagi mangkuk ayun juga kita ni. Itu realiti kehidupan. Jadi rawatan hanya supportive treatment. Maksud supportive, kalau demam bagi ubat demam, kurang air bagi air, kalau kurang makan bagi makan, kalau sakit tekak bagi ubat sakit tekak. Kalau nampak oksigen tu macam kurang, kita bagi oksigen. Itu rawatan, supportive treatment. Dalam banyak keadaan dia settle sendiri. Bagusnya mengenai coronavirus, dia settle sendiri. Dan dia settle dengan kadar yang sangat cantik. Macam Malaysia, tak ada kematian. So almost 100% lah, tak ada kematian. Di China dalam 3%. Di Italy dalam kalau saya tadi dalam 3.5 ke 4% rate of kematian. Dalam MERS-CoV 30%. Jadi kita tahu dasar. Nak panik tak panik? Nak panik tak panik? Ada dua judgement dekat sini. Nak panik tak panik? Dalam kes coronavirus ni dia ada dua. Dalam data yang dikeluarkan ada dua jenis. Satu L dan satu S. Dah keluar dua jenis dah. Dia orang study. Dah ada dua jenis. Banyak kes, banyak, ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang hidup, ada yang mati. So dia pun isolatekan. Isolate maksudnya dia boleh identify lagi. Betul ke dia jenis yang sama ataupun dia bertukar rupa. Okey, dia bertukar rupa. So bila bertukar rupa, dia ada L dan S. Satu akan terus konsisten infect semua orang. Maksudnya daripada tahun ni kita lihat majority akan infected. Nak tak nak kita tunggu je lah kat pintu kita. Tak kala kalau masyarakat kita tak ambil berat atas kebersihan. Kebersihan separuh pada iman. Semua orang tahu. Betul tak? Kebersihan separuh pada iman. Masjid punya surau, punya toilet kadang-kadang pun tak bersih. Tak pergi jauh masjid lah. Masjid kita alhamdulillah. Masjid-masjid lain. So Allah Ta'ala bagi tarbiyah dia melalui coronavirus je tuan-tuan. Tak susah pun, hantar coronavirus je. Dan sejarah membuktikan Allah Ta'ala hantar nyamuk pada Namrud. Allah Ta'ala hantar belalang pada Fir'aun. Ni hantar lagi halus daripada tu. Mula-mula belalang besar sikit, lepas tu Namrud nyamuk kecil sikit. Ni coronavirus, micron. Maksudnya sangat-sangat kecil, sangat-sangat halus. Yang mana yang paling penting adalah komplikasi dia yang kita takut. Vaksin masih dalam kajian. Tak ada pula dalam geng anti-vaksin bercakap mengenai coronavirus. Kalau yang lain dia sibuk cerita pasal coronavirus ni. Dia sebutlah coronavirus ni propaganda, tapi coronavirus orang diam pula anti-vaksin. Tak ada pula cerita apa-apa. Nampak tak? Jadi dia tak konsisten. Tujuan bila kita sebut pasal vaksin dalam prevention of penyakit adalah bila kita tahu coronavirus, kita tahu punca, kita kenal dia, kita akan ambil segmen dia untuk jadikan dia vaksin. Itu saja. Maksudnya badan kita akan diberikan pengenalan pada coronavirus pada peringkat awal. Itu je. Maksudnya kalau dapatlah vaksin, so kita akan prevent lah daripada
daripada masyarakat dunia ni kena coronavirus. Kalau dibiarkan coronavirus ni terus spread, maksudnya 60 ke 70% manusia akan terkena. Dalam 1 bilion kita akan dapat 700 juta kena. Dalam 700 juta kena, 2.5% akan mati. Macam itulah calculation yang paling simple. Jadi banyak tu, bukan sikit tu. Kalau 100 juta dah 2.5 juta. Jadi kalau 700 juta, boleh bayang. So dia banyak. Jadi tak valid kalau kita terus membiarkan, tak, let the natural course, let the natural take dia punya path. Bagi isteri tu jalan begitu je. So dia jadi jumlah yang besar. So dalam kes pengurusan, kita tahu pengurusan kes positif, apa yang KKM buat lah, saya nak semua orang faham kan. Kenapa? Macam hari ni KKM pening lah, nak screen 5,000 orang ni. Jemaah tabligh 5,000 orang. Dia nak contact tracing 5,000 orang. Jadi apa yang dia buat? Sebenarnya sesiapa yang ada exposure atau merasakan diri tu ada exposure, duduk kat rumah diam-diam atau berjalan, duduk rumah diam-diam. Masalahnya tak boleh duduk diam. Nak juga ni cuti sekolah ni, nak juga berjalan. Pesakit saya ada 5 orang cancel ke Jepun, cancel ke Korea, nak juga pergi Korea kan. 2, satu nak pergi Switzerland. Switzerland tu saya kata pergilah, tak nak pula, takut ber-20,000. Okey. Jadi yang mana yang rasa-rasa kena atau rasa-rasa expose, duduk dan diam dekat rumah. KKM dah launch portal untuk check, self check. Kalau dia positif, dia akan di-isolatekan dalam ward selama 14 hari. Saya rasa the end of the day KKM akan tarik ni, dia jadi home quarantine dah balik. Tak perlu masuk ke hospital. Kalau 5,000 tak cukup katil. 5,000 jemaah tabligh dia dah syaki positif. Ya Allah ya Rahman. Habis pakcik yang kecil manis, darah tinggi semua tak mana. Kan? Jadi home quarantine. Jadi pendekatan ni baguslah. Sebenarnya dia tak ada perfect, because sejarah penyebaran wabak respiratory hanya berlaku paling last adalah 1920. Pada Spanish flu 1915, 1920 macam itulah. Pada era Spanish flu. Selepas tu tak ada dah. Yang lain kita dapat wabak Ebola sikit, polio sikit. Ni tak pernah ada satu wabak sejak tahun 1920 sampai tahun 2020 walak terus. Jadi pengajaran untuk ummah yang sangat bangga sekarang ni kan, manusia yang sangat bangga sekarang ni, kitalah paling kebal. So Allah Ta'ala hantar. Jadi duduk. Bila kita kata masuk dalam ward, apa dia orang buat? Masa saya kata tadilah, dia bagi ubat demam, ubat antiviral kalau perlu, ubat batuk-batuk, makan-makan 14 hari. Hari ni Dr. Adham Baba, siapa yang isolate tak kerja dapat RM100. Alhamdulillah, 1,400 tu. Kalau 5,000, hui, terbaik. 5,000, 1,400 orang, 14 hari. Mana nak cekal. Jadi sebenarnya sifat tanggungjawab ni adalah kita sendiri. Kita sendiri. Umat ni sebenarnya diberi Allah Ta'ala daripada Nabi menunjukkan sifat, menunjukkan tata cara daripada bangun tidur sampai tidur balik. Dari segi bangun pagi, cuci tangan, cuci hidung, ambil wuduk, solat malam, lepas tu subuh basuh lagi muka, lepas tu duha basuh lagi muka, lepas tu zuhur basuh lagi muka. Berapa banyak basuh muka dah kan? Lepas tu makan lagi, berwuduklah sebelum makan, maksudnya basuh tangan sebelum makan. Berapa kali kita makan, berapa kali basuh tangan. Jadi sebenarnya basuh tangan. Yang sekarang ni sampai satu Malaysia habis mask. Mawar ada mask untuk, saya sekarang berkhidmat di Mawar untuk kawan semua. Di Mawar ni bertahan untuk 2 bulan. Kalau kenakan kerajaan sekarang tak betul, boleh bertahan selama 2 bulan sahaja. Kalau lepas 2 bulan akan demam lah. So dia dengan harga yang asalnya RM7, dia dijual dengan harga RM15. So nampak tak? Ini sistem kapitalis tuan-tuan, mengambil kesempatan atas kesusahan orang. Ini sistem yang berlaku. Jadi bila benda dah jadi panik, dia semua habis. Mask habis, sanitizer habis, betul? So siapa-siapa nak berniaga sanitizer, resepi Kak Kiah ke? Kak Kiah pula. Resepi siapa-siapa nak buat, as long as asas untuk antiseptik adalah alkohol. Untuk kuman asas dia alkohol. Mesti ada alkohol base. Alkohol ni tapai lah. Sebenarnya ada alkohol dah sikit, tapi 1% contohnya. Ya. Dari segi berubat, saya kata tadi, semua penyakit ada ubat. So janganlah risau.
Tapi yang menjadi masalah, masyarakat kita lebih pandai. Bila kata-kata berubat, tag saya dengan singgang, tag saya dengan makanan sunnah. Bukan begitu. Allah Ta'ala tak bagi benda remeh, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi benda mesti boleh di-explain. Pasal sifat zaman sekarang, sifat adalah berasaskan teknologi, yang mana Allah Ta'ala boleh cakap macam mana hamba dia tu bertindak. Maksudnya, kita tengok coronavirus contoh. Coronavirus masuk dekat paru-paru, dia boleh tulis, kalau katakan saintis boleh tunjuk, memang dia akan tunjuk, masuk ikut paru pernafasan, jalan ke dalam, duduk dekat ACE receptor, dia panggil ACE receptor kat paru-paru, dan buat symptoms. Jadi ubat dia pun mesti menunjukkan handle daripada kemasukan sampai handle dekat level macam mana tindakan itu berlaku. Itu ubat. Itu yang Allah Ta'ala bagi. Jadi bila dia kata okey, nak makan kurma sebagai salah satu sunnah, ajwa, itu adalah sunnah, keyakinan. Tapi adalah tanggungjawab kita Muslim doctors atau Muslim scientist untuk mengiyakan. Kau tak nampak lekeh, kan tak? Nampak lekeh, makan kurma, janganlah. Jangan begitu. Sepatutnya inilah masa, kalau betul nak jadikan dia satu benda yang besar atas medium dakwah, saintis Muslim atau doktor Muslim ambil and buat study proper, ambil elemen aktif macam mana perubahan itu berlaku. Betul ke dia protektif? Begitu. Samalah bila kata on tag kita dengan singgang ke benda, sebenarnya protein sahaja. Bila kita tak sihat, kita tak makan, tak ada selera nak makan, untuk kita lawan badan kita yang lemah, untuk hasilkan antibody kita yang lain, asas dia adalah protein. Protein ni adalah ikan dan ayam. Jadi masaklah best sikit singgang. Orang pantang dia orang singgang, bagilah sweet sour ke, kan, contoh. Okey. Atau 3 rasa ke. Tapi itu tak menjadikan bahawa kita kata tak, Islam itu syumul dan dia izzah. Jadi semua benda tu ada solusi dari Islam itu sendiri. Cuma kita kena ambil dia punya elemen sains supaya kita boleh explainkan dengan jelas. Pasal Allah sebut semua benda dengan jelas dalam Quran. Dia jadikan langit tak bertiang, dia sebut langit tak bertiang. Kan? Yang tu ada, kita tak nampak. Itu beza dia. Okey, golongan yang disakiti, ini data ni saya buat sampai 10 Mac. Ya, sebenarnya masa tu 117 kes disah negatif 2000. Sekarang ni kes dah 149 setakat malam ni. Yang akan di screen ribuan. Jadi resources kerajaan memang akan habis. Worldwide 1113 pada 10 hari bulan. Semua negara dah terlibat. So nak bercuti tak nak bercuti? Nak bercuti tak nak bercuti? Ikutlah. Nak bercuti tak bercuti? Perkara yang terbaik adalah duduk diam di mana kita berada. Yang terbaik. So kalau nak berjalan, kita kata nak pergi Indon dah, doktor, tafadhal mashkura. Pasal Indon punya kes rendah. Dan kalau kita lihat, Indon adalah populasi Muslim yang tinggi, kan? Bagi saya, selagi kes, tapi kita kena alert alert dengan senario setempat. Indon kes rendah, Thailand risk agak tinggi, Vietnam agak tinggi. Baiknya cuti je lah dalam Malaysia ni. Kalau nak cuti sekolah, cuti je dalam Malaysia. Pulau Rendang, Pulau Tioman, Port Dickson. As long as kebersihan dijaga. Maksudnya basuh tangan. Dan siapa yang batuk, pakailah mask. Jangan beli mask tu. Mask tu hanya untuk orang tak sihat. Nak beli untuk berniaga tu silakan, kan? Tapi jangan. Jadi kita akan lihat ini, tuan-tuan, lama-lama tak payah tengok lah. Kalau tanya saya kan, lama-lama tak tengok lah, tak serabut lah. Pasal dia akan terus spread. PKKM kata tak perlu tutup office, tetap tutup office. KKM kata tak perlu, jadi dia akan merosakkan. Bagusnya Allah Ta'ala hantar coronavirus untuk jahanamkan semua. Dari segi ekonomi, dari segi kesihatan, dari segi perhotelan, dari segi semua aspek ekonomi, semua terlungkup. Semua. Jadi kat mana kita nak bersandar? Hanya dengan apa yang Allah tinggalkan, Nabi tinggalkan pada kita. Dari segi kebersihan, dari segi ekonomi Islam, dari segi sama-sama saling membantu, dari segi saling mengingatkan, dari segi makan, minum semua sekali lah, dari segi percutian pun.
Haji pun, umrah pun ditutup sampai bulan April je. Janganlah over sangat. Lepas April dia buka balik, kan? Hopefully settle by April. Satu kes dekat Saudi baru 2 kes. Tapi kalau haji atau umrah, dia akan melibatkan jutaan. Jadi pasal kita tengok data, kebanyakannya kematian melibatkan orang lelaki yang berusia. Jadi automatically kita tahu majority kalau kena dekat Mekah 50% boleh matilah. Jadi pendekatan tu perlu diambil atas darurat sebenarnya. Ya. Ini yang paling penting. Saya ulang sekali lagi, tutup mulut, tutup hidung, tisu bila bersin. Buang. Basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan. Kalau rasa batuk perlu bekerja, pakai macam biasa, pakai penutup mulut, pakai hidung kalau cuba berhubung. Dan sentiasa jaga kebersihan. Kebersihan je. Ada tak umat Islam tak mandi? Mana ada? Mesti mandi umat Islam. Umat Islam mesti berwuduk. Pasal syiar kita, solat kita tiang agama. So setiap kali solat mesti kita wuduk. Dan pasti kita basuh tangan at least 5 kali. Kan? Kafir je tak solat. Nampak kasar kan? Tapi betul lah. Tak solat kafir. Tak ada alasan kafir, tak ada alasan fasik-fasik kafir. Pasal tu Allah sebut dah. Tapi kita agak lama untuk 1400 tahun, kita agak lembut atas pendekatan tu. Tapi Allah Ta'ala hantar tu tentera dia. Semua pakat nak ambil wuduk sekarang. Bagus. Allah Ta'ala yang tarbiyah. Tak payah kita dah. Jadi ini cara penyucian. Cara basuh tangan, sebenarnya kalau dibasuh, you all kena tengok, ambil basuh tangan, letak sabun atas tangan, sabun begini, lepas tu atas dua-dua tangan, dan kemudian tangan ni. Kalau cuba tengok, kalau cuba nak demo sekali lagi, begini, atas, duduk atas, lepas tu ini ibu jari. Kadang-kadang ambil ini juga, kemudian ini, pergelangan tangan. Cuma kalau surgeon nak basuh tangan untuk surgery, dia ambil sampai sini. Itu surgeon. Pasal dia memang jauh lagi lah. Pasal kalau dia potong-potong kuman masuk, elok nak selamatkan orang, mati pula orang. Jadi pasal kuman dekat tangan kita sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dalam pada tu pun sunnah Nabi tak kala lepas makan adalah jilat tangan, microbes. Tapi tak kala tu Nabi suruh basuh tangan dulu. Pasal tak? Nabi suruh basuh tangan dulu sebelum makan. Lepas makan kita jilat. Lepas jilat tu ada lagi microbes. Maksudnya tak kala kita lego je tangan kita ni, ngeri tuan-tuan. Kalau kita tahu microbes ni atas mikroskopi, habis macam-macam ada kat tangan kita ni. Pencegahan dari sudut Islam, jangan kita mencampakkan diri atas kebinasaan. Ini dari segi surah Al-Baqarah. Tapi kalau kita ambil daripada adab para sahabat salaf, Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Sayyidina Umar, ini penting. Ini yang penting supaya kita faham. Supaya jangan kita menyalahkan, kenapa pergi jemaah? Contoh. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah daripada Damsyik, dia keluar jumpa Sayyidina Umar di luar. Dan dia pasuk balik kepada kota Damsyik kerana dia kata itu takdir aku. Dan Sayyidina Umar pula beriktikad bahawa berpindah antara satu qada Allah yang lain kepada satu qada Allah yang lain. Jadi kita jangan menyalahkan Allah. Dah tahu pergi, nak pergi juga. Contoh kan. Dah kada kita tapi kalau kita ambil pendekatan untuk tak pergi, kita diamlah, janganlah nak berbalah. Benda ni para sahabat ahli syurga pun tak berbalah. Jadi kita jangan balah. Yang penting saya kata, kalau nak pergi berjalan, tafadhal mashkura. Kau nak pergi, jangan pergi 5 negara tu sudah. Ini pendekatan saya bagi. Nak pergi, tafadhal, tapi jaga diri, kebersihan, dan itu qada yang orang nak terima, itu you all punya call lah, you all punya decision. Tapi kalau nak avoid, itu lebih baik. Tak nak pergi, itu lebih baik. Jangan menyalahkan orang, kata dah tahu satu negara nak pergi juga, gaduh pula. Jangan. Asal nak pergi, tak nak pergi, duduk diam-diam. Yang terbaik of course kita kata duduk diam-diam. Tapi kalau nak pergi juga, itu you punya iktikad lah. Pasal pergi setakat nak pergi Switzerland, apalah sangat Switzerland kan. So contoh ini kita penting. Pasal kuarantin ni diajar oleh Nabi awal lagi. Kuarantin ni diajar oleh Nabi awal lagi. Tapi bila kita mengambil pendekatan, pergi selamatkan, bawa sini, kumpulkan satu tempat, ni yang berlaku ni. Ini yang jadi dia spread. Okey, ada soalan? Saya harap saya menjawab.
atau sedikit pengetahuan pasal lecture coronavirus akan ambil masa yang sangat-sangat panjang dari segi virologi, patofisiologi, apa lagi, patologi, banyak benda dari perubatan. Maksudnya siapa dia, apa dia buat, macam mana kerja dia, dan juga apa proses berlaku penyakit itu atau patologi dan rawatan, farmakologi itu semua. Jadi lecture yang sangat panjang. Tapi untuk masyarakat umum, cukup untuk kita mengetahui bahawa coronavirus ni adalah salah satu virus respiratory, maksudnya penyakit yang menyebabkan jangkitan-jangkitan batuk sesama daripada haiwan kepada manusia, dan sekarang dia dah berlaku manusia kepada manusia. Dan dari segi itu, pencegahan dia sama dengan semua penyakit-penyakit respiratory, yakni basuh tangan, tutup mulut, pakai mask kalau batuk. Itu je pendekatan dia. Kalau rasa diri itu sangat tak sihat, pergi ke hospital. Selagi kita tak berjalan dalam kawasan-kawasan wabak, maksudnya kita selamat, insya-Allah. Kalau macam staff-staff KKM memang dia salam begini, saya masih lagi salam begini, tak apa, tak ada masalah, insya-Allah. Cuma dalam kes jemaah tabligh mungkin agak takut sikit lah, pasal kalau betul kes tu ambil daripada Sri Petaling, maksudnya pasal kita bersalam, sahabat-sahabat tabligh salam pipi-pipi kan, jadi lagi spread, lagi dramatik lah. Tapi kita tak boleh hukum event tu mungkin tak berlaku di situ, mungkin event tu berlaku semasa dia balik daripada sana. Jangan hukum pasal kita tak tahu whole story. Dari segi kita history clocking kami, doctors, kami kena tahu dekat mana dia sampai, kat mana dia pergi, kat mana dia duduk, kat mana simptom dia bermula. Kalau katakan simptom tu bermula selepas dia meninggalkan jemaah tabligh 14 hari selepas di Sri Petaling contoh, dia tak boleh hukum lah jemaah. Betul lah KKM dah announce 5,000 untuk dia contact tracing. Itu dia contact tracing, so automatically 5,000 yang lain tu di-alertkan. Maksudnya automatik dia self quarantine. Itu saja. Tak perlulah kita nak blame kan. Yang nak pergi kempen-kempen tu sama juga. Kempen Muafakat Nasional ke, kempen Pakatan Harapan ke, sama juga. Perkumpulan begitu sepatutnya avoid je. Sebaiknya duduk diam-diam zikir, ataupun duduk diam-diam. Kalau tak, nanti once they spread, pasti ada kematian. Once they spread, masa super spreader tu akan berlaku. Cuma kita tak, na'udzubillah, hopefully Malaysia tidak berlaku. Ya, saya mohon maaf atas ketelanjuran kata. Semoga sedikit perkongsian itu memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Kalau hospital, apa treatment dia bagi? Apa treatment dia bagi pada di hospital? Haji tanya apa treatment dia bagi pada jangkitan coronavirus. Treatment dia tak ada apa bang. Treatment dia kalau demam bagi ubat demam. Kalau because kebanyakan virus fever. Cara viral fever buat kerja generally lah viral fever. Viral fever masuk dalam sistem badan, dia akan buat badan tu lemah dulu, betul tak? Bila badan you lemah, you tak nak makan, you tak nak minum. So you ada dua benda. Satu, you demam. Bila you demam, you akan kurang air, pasal you akan riliskan air. 1 degree increment temperature, dia akan naikkan lebih kurang 500 per meter square water, hilang. Banyak tu. Setiap kali 1 degree, lebih kurang 500 per meter square water hilang. Pada masa yang sama, body pula takkan ada nak minum. Because tu cara virus tu buat. Masuk, tak nak makan, tak nak minum. So, badan akan jadi kering. Bila kering, dan tak makan, automatically askar kita yang patut kita makan cukup untuk hasilkan askar, mana nak ada askar? Askar pun jam duduk. Kalau camp Senawang tu duduk relax. Askar tak ada. Kalau ada askar pun, dia kering. Tak ada transport. Pasal tu bila tengok virus, kita masukkan air. Maksudnya hantar transport lah. Bayangkan kat kamp Senawang tu duduk askar. Dah ready. Transport tak ada bro. Pegang senjata, transport tak ada. So masuk drip. That's why kita bagi drip. Kita bagi ubat demam supaya temperature dia jadi low. Kita emphasize untuk makan benda yang sihat. Memang the best adalah protein. Mana datang singgah wallahu ta'ala alam, tapi sebenarnya protein. Apa-apa protein. Ikan, ayam. Pasal apa? Tak kala kita demam virus, tak ada selera nak makan pun. Pasal tu lahirnya sup ketam untuk denggi. Pasal ketam paling mahal kan? Ketam paling mahal. Nak tak makan? Tak makan pun. Kalau tak ada denggi tu, bantai ketam tu. Tapi denggi tak nak pun makan. Pasal protein tu adalah untuk kita boost balik, supaya askar kita, darah putih kita semua terhasil balik dan boleh melawan jangkitan. Itu je. Yang dikatakan tak spread di kawasan temperature tinggi. Okey. Maklumat ada sebut bahawa kita bertenang pasal cuaca kita panas, dia tak spread di cuaca yang panas kan.
pasal Afrika tak tinggi. Data tak well spread. So kita tak boleh conclude pada satu event pada short duration sebenarnya. Tak kala dia berlaku, memang kita lihat sekarang dia cross over. Semua negara yang terlibat adalah negara-negara yang temperate temperature. So negara-negara yang pada Afrika belum, tapi Zimbabwe saya rasa dah ada. So adakah dia bermaksud dia tak ada? Tak. Jadi saya nak conclude bahawa coronavirus tidak berlaku pada cuaca panas. Saya defer that statement, saya reserve that comment, pasal terlalu awal untuk kita komen. Macam contoh kita tahu, macam influenza ya. Influenza memang duduk pada sejuk, kurang pada panas. Coronavirus terlalu awal untuk dikomenkan. Jadi pendekatan masih lagi as a whole, follow KKM punya standard, just control, jaga diri. Banding dengan kita yakin, oh kita panas ni, jalan pasal kita panas. Tak apalah, tak nak pergi shopping mall, pergi tempat panas, pergi pasar tani pasal panas kan. So saya rasa itu pendekatan yang agak salah lah. Pasal selagi dia tak confirm, susah kita nak komen. Saudi tak sejuk mana, Saudi tak panas. Jadi itu pendekatan yang lebih selamat. Apa progres research daripada saintis sekarang? Progres yang ada. Okey, progres daripada saintis. Abang tanya progres daripada saintis mengenai coronavirus. Seluruh negara yang terlibat dalam coronavirus, baik US, baik European country, baik China sendiri, baik Japan yang advance pun bercakap mengenai satu, development of, macam saya kata tadi, satu, mengenali virus tu sendiri, sifat dia secara mutlak. Kita kena kenal secara mutlak. Macam denggi kita ambil masa sampai sekarang baru kita tahu macam mana nak rawat denggi as a whole. Kalau dulu ramai kematian, ini pun ada kematian lagi. Tapi dari segi virus kita kena tahu as a whole apa sifat dia. Kedua, jangka hidup dia. Jadi segi research itu yang nak tahu. Pasal dengan jangka hidup dia kita tahu berapa lama pandemik ni boleh berlaku, berapa lama wabak ni boleh stay. Pasal dia akan calculation dari statistik tu diorang tahu. Ketiga, rawatan dia. Adakah 100,000 kena, 2.5 mati, perlu atau tidak diinvest untuk antiviral, antivirus punya development. Itu penting. Pasal belum kita nak buat, memang dia orang tengah buat untuk antiviral. Tapi segi buat antiviral, once they develop new drug adalah new investment. Ini yang datang ideologi ataupun pemikiran Big Pharma. Pasal dia akan melibatkan kos yang banyak, automatically akan jadi ubat lah kan. Ubat adalah satu perniagaan, penyakit adalah satu perniagaan. Jadi memang ada development untuk buat antiviral itu sendiri. Ketiga adalah development of vaccine. Development of vaccine adalah untuk protect supaya dia tak hit 60%. Kalau dia pergi 60% population infection, maksudnya 100 orang, 60 kena, 40 dapat herd immunity. Macam kita buat vaksin study, vaksin kan, siapa-siapa yang tak nak vaksin tu dapat herd immunity. Itulah dalam kes coronavirus. So kalau kita dapat, kalau the scientist dapat produce anti-vaksin sebelum dia reach peak. Pasal semua hidup kita ni ada peak, normal graph. Maksudnya life begin at 40 untuk manusia, life begin at 40. So virus pun ada hit dia, normal graph dia akan hit, berapa hit dia. So 7 bilion berapa normal dia akan hit. So once dia hit maximum, maksudnya no point kita buat cakap vaksin. Macam influenza kan. So dia buat pasal seasonal. Tapi dia hit sampai maksimum. Daripada situ baru kita tahu bahawa setakat mana bahawa vaksin tu diperlukan. Tapi nak tak nak, dalam keadaan sekarang semua big company ataupun big scientist, virologist, immunologist duduk berbincang untuk buat vaksin. Sama ada spesifik terhadap coronavirus Wuhan atau coronavirus saja, Allah Ta'ala alam. Sebelum Wuhan ni, coronavirus ni tak ada berebak di negara lain sebelum Wuhan? Tak ada. Soalan abang tanya, ada tak virus Wuhan ni merebak sebelum tu? Tak ada. Masalahnya yang saya cuba sampaikan pada masa mula-mula dulu, China, knowing Chinese government, dia tak pernah transparent. Pasal dia ada population 1.5 billion dekat situ. Berapa banyak dalam tu sawalnya kita tak tahu. Cuma bila dia ada whistleblower, doktor dia yang whistleblower yang pergi war-warkan ada kes, baru dia mula panik. Takkanlah setakat 100,000 dia boleh lockdown sampai 56 juta punya population dia lockdown. Kan? Jadi kita tak tahu data sebelum tu. Tapi selepas tu, kalau kita tengok sekarang dalam jurnal ada keluar sebenarnya ada kes-kes tertentu yang mimik Wuhan sebelum tu di China. Masih juga berorientasi kita di China. Lokaliti tempat asal adalah di China. Ada kes mimik tapi tak confirm bahawa dia Wuhan ataupun tidak.
Jadi itu yang mungkin sebenarnya bibit-bibit tu dah ada lah. Tapi memang lokal tempat memang di China. Ada dalam jurnal ada dah kemudian publish. Bila dah keluar ni baru orang berani untuk keluarkan lah. Chinese government atau Chinese doctors dia takkan publish kalau kecuali benda tu keluar. Kalau tidak kan dia orang pula ke dalam. Pasal dia orang kan menutup pintu, ada benda yang very control kat situ. Ya tuan. Soalan terakhir, okey. Pengerusi kata soalan terakhir, okey. Soalan yang bijak. Okey. Soalan tu Haji Asna adalah, kalau seorang tu dah kena, macam mana doktor nak rawat? Lepas tu macam mana nak tahu dia dah tak kena? Okey. Semua benda, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua benda hidup pasti akan mati. Virus ada jangka hayat. Okey, virus ada jangka hayat. Kalau diinfect pada saya contoh, kita tahu dia 14 hari, on the 14th day kita akan screen lagi. So dia akan ada serial screening. Masalahnya orang semua kalau pergi ke hospital kan, pergi yang mana infection macam Hong Leong ke KWSP ke, tutup office. Tempat yang pesakit ni kena, doktor tetap duduk masuk. Korban lah check, staff nurse tetap duduk check. Jadi dia orang tetap check macam biasa pun. Kami tetap check macam biasa, cuma kita pakai full gear lah kot. Full gear, tutup semua kalau boleh macam angkasawan. So dia akan buat serial swab. Serial swab untuk make sure dalam carrier dalam hidung kita tak ada. Biarpun tak ada symptoms, carrier tu tak ada. Once, lepas tu dia discharge. Tapi tak bermaksud dia tak boleh kena balik. Pasal dia airborne. Dalam kes yang berlaku di Singapore contoh adalah reinfection. Di Jepun adalah kes reinfection. Maksudnya dia dah clear, dia balik, dia kena balik. Pasal dia dah spread, dia kena balik. So second infection dia yang menyebabkan kematian. Jadi kes pertama di Jepun yang menyebabkan kematian itu adalah kes reinfection of coronavirus kalau tak silap. Jadi itu yang kena tahu bahawa once dia dah spread, dia dah ada dah spreading all over. Pasal tu kita tahu dia orang keluarkan ada L strain dengan S strain. L ni garang, once dia hit, the S dia reinfect macam tu. Jadi kita solat isyak lah ya. Tak ada soalan lain insya-Allah. Oh, doa. Mulai macam